Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. Saya hormati lagi kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, berbahagia Tuan Nazir serta seluruh saf kepimpinan masjid, seterusnya pada seluruh para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Allah beri pada kita kesempatan, ruang waktu, taufik dan hidayah. Malam yang berbahagia ini mampu untuk kita menunaikan kefarduan kita kepada Allah. Diberikan juga kesempatan untuk kita berada dalam majlis ilmu ini, InsyaAllah mengisi kosongan pada malam ini. Kita menyambung perbahasan kita daripada kitab Al-Azkar, ataupun nama panjangnya Hilyatul Abrar wa Syi'aril Akhyar fi Talkhis Da'awati wal Azkar, yang dikarang oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi pada bab yang pertama berkaitan dengan keutamaan zikir yang tidak terikat dengan waktu. Masuk kepada hadis nombor ke-28. Cuma penomboran hadis di sini dia tak ikut bab. Maksudnya daripada awal kitab jumpa hadis dia terus nombor 1. Jadi nombor 2, nombor 3 sampai belakang tu dah jadi nombor yang banyak lah, 400, 500. Dia bukan ikut bab. Ada setengah kitab nombornya ikut bab. Maksudnya bila masuk bab baru dia akan kembali kepada nombor 1 balik. Dia tengok cetakan jugalah. Sebahagian cetakan nombor ikut bab, sebahagian cetakan nombor dia tak ikut bab. Nombor dia daripada awal kitab dia akan teruslah nombor dia sampai kepada habis hadis di dalam kitab tersebut. Adapun kitab yang saya guna ni nombor dia dia terus sahaja. Daripada awal kitab nombor 1 sampailah habis kitab dia sambung terus nombor. Jadi bab ini hadis nombor 28 yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya dan Imam At-Tirmizi di dalam sunannya juga, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawa au khasa. Jadi disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya Rasulullah SAW masuk ke atas atas perempuan dan dilihat di tangan perempuan itu ada nawa. Nawa ni biji, ataupun hasa, batu kecil, tusabbihu bihi, yang digunakan untuk tasbih. Jadi dia ada batu-batu dia, ataupun biji tamar yang digunakan untuk bertasbih. Faqala,
Maka berkata Rasulullah SAW, ala ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadha au afdal. Mahukah aku bagi tahu kepada kamu perkara yang lebih mudah ke atas kamu daripada ini, iaitu menggunakan biji tadi, ya, atau batu kecil tadi untuk membantunya mengira tasbih, au afdal, ataupun yang lebih afdal, lebih mudah dan lebih afdal. Faqala, maka ia berkata, subhanallah adada ma khalaqa fis sama', subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, subhanallah adada ma baina dhalik, wa subhanallah adada ma huwa khaliq, wallahu akbar misla zalik, walhamdulillah misla zalik, wa la ilaha illallah misla zalik, wa la hawla wa la quwwata illa billah misla zalik. Ya, subhanallah, maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan Allah di langit. Subhanallah, ya, maha suci Allah sebanyak ciptaan Allah di bumi. Subhanallah, maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan Allah yang ada di antara keduanya, iaitu langit dan bumi. Subhanallah adada ma huwa khaliq, maha suci Allah apapun yang ia ciptakan, dan Allahu Akbar, Allah maha besar seumpama itu. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah misla zalik, seumpama itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, seumpama itu. Wala hawla wala quwwata illa billah misla zalik, dan tidak ada kekuatan, keupayaan melainkan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, seumpama itu juga. Jadi dalam hadis ini Nabi masuk mengikut huraian dalam hadis, yang dimasukkan wanita atau perempuan di sini adalah isteri baginda Safiyah binti Huyai. Ya, Safiyah binti Huyai adalah isteri Rasulullah SAW yang asalnya daripada tawanan perang. Ya. Ayahnya Huyai bin Akhtab adalah ketua Yahudi Bani Nadir. Ya, ketua Yahudi Bani Nadir. Apabila berlaku peperangan, kalah Bani Nadir tersebut. Ya, kalah, ya, Bani Nadir tersebut, bukan berlaku peperangan. Apabila Bani Nadir dia khianat perjanjian. Dia kan penduduk Madinah, berjanji setia untuk duduk di Madinah dengan baik, menjaga keamanan. Tiba-tiba Bani Nadir, ya, cuba nak bunuh Rasulullah SAW. Ya, mereka cuba nak membunuh Rasulullah SAW, maka akhirnya mereka dihalau daripada Madinah. Ya, setelah percubaan bunuh tersebut gagal. Ya, akhirnya Bani Nadir dihalau. Jadi mereka pergi ke Khaybar. Khaybar ni memang kubu Yahudi. Ya, yang lebih kurang 100 batu daripada Madinah. Ya, satu batu dalam 160 km lah. Ya, lebih kurang kita pergi ke Ipoh barangkali, macam itulah. Lebih kurang lah. Nak pergi. Jadi itu, ya, Huyai bin Akhtab. Maka Huyai ini dia tak puas hati dengan Rasulullah SAW dan orang Islam di Madinah. Dialah yang merancang, ya, akhirnya berlaku peperangan Ahzab. Ya, dia mengumpulkan kekuatan Quraisy, kekuatan kabilah-kabilah Arab untuk menyerang Madinah. Ya. Kemudian dia menghasut Madinah, kabilah Bani Quraizah. Bani Quraizah adalah Yahudi yang masih duduk di Madinah, tidak dihalau. Ya. Dan dia menjanjikan, kalaulah, ya, berlaku apa-apa selepas ini, aku janji aku akan tanggung sama. Dan sungguh, ya, kalah ataupun lari, ya, musuh-musuh tentera Ahzab ni daripada medan perang, maka Bani Quraizah terkotak-kanting. Dia dah khianat dah, pakat dengan tentera Ahzab. Tiba-tiba tentera Ahzab lari balik, ya, lepas kena ribut. Maka selepas dari peperangan Ahzab, Nabi pun pergi serang Bani Quraizah. Ya, lepas serang Bani Quraizah, maka ada
Huyai bin Ahdab ni. Ya, Huyai bin Ahdab ni dia ada di sana. Ya, maka pada masa tersebut dia juga termasuk antara yang dibunuh dalam peperangan ataupun pengepungan Bani Quraizah tersebut. Adapun anaknya Safiyah ni dia berada di Khaybar. Maksudnya dia tak pergilah masa perang tu. Dia masih berada di Khaybar. Pada tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah SAW menawan Khaybar. Ya, maka antara tawanannya adalah Safiyah. Ya. Maka tawanan perang pada sebab antaranya adalah Safiyah. Jadi Safiyah ni dia dah bermimpi dah. Ya, dia dah bermimpi dah sebelum kena serang tu, dia dah bermimpi dah. Bulan jatuh ke riba. Ya. Sebut cerita dekat suami dia, kena penampar dengan suami dia. Sebab apa? Suami dia faham makna ya, mimpi tersebut adalah dia akan berkahwin dengan Rasulullah dan isteri dia. Dan suaminya antara yang mati dalam peristiwa Khaybar tersebut. Dia sebenarnya tak mati dalam perang, dia mati lepas tu. Sebab dia buat khianat, dia sembunyikan harta Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab banyak bawa harta. Maka menantu jadi suami si Safiyah ni dia sembunyikan. Jadi dia telah khianat pada masa tersebut, akhirnya mati dibunuh. Maka Safiyah ni selepas itu dia masuk Islam dan kemudian berkahwin dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi antara isteri Rasulullah SAW ni ada daripada Bani Israel. Antaranya Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai. Dan seorang wanita yang sangat cantik, dan sangat kuat ibadat. Walaupun daripada Bani Israel, dia seorang yang sangat kuat ibadat. Maka diriwayatkan apabila Rasulullah SAW masuk ke bilik Huyai ini, dia tengok dia sedang berzikir. Dia guna biji kurma ataupun anak batu. Dia ada riwayat dia begitu. Sama ada biji kurma ataupun anak batu yang digunakan untuk berzikir itu. Lebih kurang 4,000 biji kurma. Maksudnya dia tidak terikat lah. Macam kita punya tasbih tu kan terikat. Jadi terikat ada lebih kurang 99. Ni dia tak terikat. Jadi dia habiskan zikir tu, dia habiskan, kira habis tu 4,000 zikir. Macam tu. Kemudian zikir pula lagi. Dia ada dia punya batu-batu ataupun biji-biji kurma yang digunakan untuk berzikir. Maka Rasulullah SAW bila masuk, Nabi pun berkata, ala ukhbiruki bima huwa aisaru min zalik min hazah au afdal. Maukah kamu aku beritahu cara zikir yang lebih mudah dan lebih afdal daripada apa yang kamu buat? Tengok susah sampai beribu-ribu ni. Zikir sampai beribu-ribu ni, siapa yang guna biji kurma yang banyak macam ni untuk berzikir. Nabi pun nak ajar cara yang lebih mudah. Telah lalu kita dah tengok riwayat bagaimana Nabi tegur isteri dia berzikir banyak, daripada pagi sampai ke subuh, sampai ke duha. Daripada subuh Nabi keluar solat subuh masih berzikir, sampai Nabi balik waktu duha tak bangun lagi dekat tempat tempat sembahyangnya, terus berzikir. Nabi pun ajar dengan hadis yang lebih kurang sama. Apa dia hadisnya? Nabi kata cara yang lebih mudah adalah kamu berzikir dengan menyebutkan Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, Subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, Subhanallah adada ma baina dhalik, Subhanallah adada ma huwa khaliq. Subhanallah sebanyak bilangan makhlukmu yang berada di langit. Banyak bilangan makhluk Allah yang berada di langit, tak tahulah berapa juta. Banyak bilangan makhluk Allah yang berada di langit, berapa bilion. Maka kita sebut sekali pahalanya juta. Itu maksud Rasulullah SAW. Cara mudah, pahalanya banyak. Subhanallah adada
ma khalaqa fil ardi. Subhanallah sebanyak bilangan makhlukmu yang berada di bumi. Subhanallah adada ma baina dhalik. Subhanallah sebanyak bilangan makhlukmu yang berada di antara langit dan bumi. Kau ada yang duduk terbang, tak duduk di bumi, tak duduk di langit, duduk di antara tersebut. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Subhanallah sebanyak bilangan apa yang kamu ciptakan. Apa sahaja yang Allah ciptakan. Maka disebut 4 kali saja subhanallah, tapi bilangannya, pahalanya banyak. Begitu juga kita menyebutkan Allahu Akbar dengan sebutan begitu juga. Alhamdulillah dengan sebutan begitu juga. La ilaha illallah dengan sebutan begitu juga. La haula wala quwata illa billah dengan sebutan yang begitu juga. Ini cara yang mudah Nabi ajar pada kita. Tidak perlu dengan zikir yang begitu panjang sehingga beribu-ribu zikir, tetapi zikir yang ringkas tetapi pahalanya lebih banyak daripada zikir yang banyak yang beribu-ribu zikir. Jadi kita zikir apa? Subhanallah adada ma huwa khaliq, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, subhanallah adada ma baina dhalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Bila kita nak sebut alhamdulillah macam tu juga. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ardi, alhamdulillah adada ma baina dhalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Begitu juga nak sebut Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi 5 zikir tersebut kita boleh zikirkan dengan cara yang ringkas tetapi pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Lebih afdal daripada zikir yang banyak sehingga beribu-ribu zikir. So memang bagus subuh-subuh zikir tu, tapi ada yang lebih bagus diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya Safiyah binti Huyai. Hadis yang ke-29 diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini daripada Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi dengan sanad yang hasan daripada Yusairah, seorang sahabat wanita daripada kalangan Muhajirin radhiyallahu taala anha. Jadi Yusairah ni dia meriwayatkan hadis ini. Ia menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayyura'ina bitakbir wat taqdis wat tahlil. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh kalangan wanita untuk menjaga zikir takbirnya, takdisnya dan tahlilnya. Wa ayyaqidanna bil anamil, dan menghitung bilangan bacaan zikir dengan jari-jari mereka. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Sesungguhnya jari jemari itu akan dipersoal, akan ditanya pada hari akhirat. Nanti kalau kita zikir dengan jari kita, maka jari kita akan backup kita ketika mana ditanya di hari akhirat. Hari yang mana ditutup, dikunci lidah kita daripada berkata, yang akan berkata adalah jari-jari tangan kaki kita akan menjadi saksi kepada perbuatan yang dilakukan oleh diri kita. Maka kita antaranya adalah menggunakan jari-jari untuk berzikir. Betul, saya nak guna tasbih ni kata kan. Boleh ke tak boleh? Nabi tak larang guna tasbih. Tetapi di sana Rasulullah SAW menyatakan ada cara yang pahalanya lebih besar. Menggunakan jari ni sebut kepada ulama, diajarkan kepada kita. Ada satu hadis saya baca ni. Satu hadis, ra'aitu Rasulullah SAW, ini dalam Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasai, hadis ke-30.
yang mana lebih kurang sama perbincangan babnya. Ya. Dengan sanad yang hasan, Abdullah bin Amir radhiyallahu taala anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih." Aku melihat Rasulullah SAW menghitung tasbihnya, ya, menghitung zikirnya. Wa fi riwayatin biyaminihi, ya, dalam riwayat yang lain menggunakan tangan kanannya, iaitu jari-jari tangan kanan, ya. Dia guna jari-jari tangan kanan, ya. Jari kita ni ada 5, tu jari ni dia ada tanda-tanda ni kan. Jadi sebelah tangan ni kita boleh zikir 33. Ya. Macam mana kita nak zikir 33 dengan sebelah tangan kanan ini? Ya, caranya ulama ajar adalah satu jari ini dengan 7 tasbih. Ya, jadi ni kan dia ni 3 kan? 1 2 ada 3 kan? 3 apa? 3 tempat lipat ni lah. Jadi tepi ni 1 2 3 4 5 6 7. Lepas tu jari yang kedua 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kalau 4 jari 7 dah 28. Jadi 4 jari ni dah 28 sebab satu jari 7 tasbih. Ya. Dia setiap ni kan ada lipatan-lipatan tu kan jari ni. Jadi kiri ni dari tepi dia 1 2 3 4 5 6 7. Yang tu jadi bila 4 jari 28 tasbih, untuk ibu jari sebab lipatannya sikit 2 je. Jadi dia 5 saja. 1 2 3 4 5. Ya. Jadi 28 tambah 5 33 tasbih. Menggunakan jari ataupun tangan kanan, jari-jari daripada tangan kanan. Itu yang dimaksudkan Rasulullah SAW berzikir, ya, menggunakan tangan kanan dia. Ya, menggunakan tangan kanan dia. Tapi kalau kita nak mudah, memanglah kita guna tasbih. Ya. Sebab kadang guna-guna ni dia kena penumpuan yang sedikit tinggi. Kalau tasbih ni, kalau kita tasbih tak ada penumpuan pun tak tahu, dah sampai dah habis. Dia dah sampai dah. Kalau kat sini, kalau kita tak tumpu, betul. Jadi dia kena tumpu ni. Dia kena tumpu kita punya pemikiran dia, tak boleh melewah. Menggelewar, fikir macam-macam benda lain, tak boleh. Dia kena zikir, memang fikir benda ni. Jadi kita zikir ni, satu jari 7. Ya, satu jari 7, ibu jari 5. Ibu jari 5. 1 2 3 4 5. Jadi ibu jari itu 5. Jadi untuk sebelah tangan kanan ini kita boleh dapat 33. Untuk zikir yang kita sunatkan 33 kali, ya, dan semua menggunakan tangan kanan. Ya, semua menggunakan tangan kanan, tak guna tangan kiri. Sebab Rasulullah SAW menggunakan tangan kanan untuk membilang zikirnya, ya, menggunakan tangan kanan. Lepas tu disebutkan dalam riwayat ini, yaqidu tasbiha biyaminihi, ya, membilang tasbihnya menggunakan tangan kanan. Ya, bukan guna tangan kiri sekali, kanan kiri. Dia bukan macam tu. Sebab ini kerja mulia, kita guna tangan kanan. Macam kita makan lah, ya, makan tangan kanan. Bukan makan kanan kiri kita makan. Dia tidak bagus. Ya, sunnahnya adalah menggunakan tangan kanan sahaja. Jadi kiralah 3 kali tangan kanan ni dapatlah 99 tasbih. Tapi kalau kita nak lebih mudah, kita kata susah, nak gunakan jari, kita nak gunakan lebih mudah, tidak mengapa, tak ada apa salah untuk menggunakan tasbih. Tasbih ni cakap Melayu. Sebenarnya kalau bahasa Arab, tasbih ni adalah ucapan subhanallah. Adapun alat yang kita gunakan untuk bertasbih itu disebut sabahah. Tapi kita tak panggil sabahah, kita panggil tasbih.
Tasbih ni ucapan subhanallah. Jadi kita gunakan perkataan tu untuk bahasa Melayu tu dia tidak berapa tepat sebenarnya. Sebenarnya alat tu dia panggil sabah. Adapun tasbih maknanya ucapan tersebut. Ucapan subhanallah tu yang dinamakan tasbih. Ucapan Allahu Akbar dinamakan takbir. Ucapan la ilaha illallah dinamakan tahlil. Maka diajarkan kepada kita oleh ulama untuk kita beramal dengan yang lebih afdal. Hadis ke-31 daripada Sunan Abu Daud, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah. Siapa yang berkata aku reda Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, maka wajiblah baginya untuk mendapat syurga. Jadi siapa yang zikir dengan zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kita biasa nabiyya wa rasulah tambah dua, tapi dalam riwayat ni rasulah saja. Dalam riwayat ni wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Begitu. Jadi dalam setengah hadis ada yang Nabi bila ajar dengan Rasul, ada yang Nabi ajar dengan Nabi. Jadi kita kena ikut apa yang Nabi ajar tu. Sebab ada satu hadis ni Nabi tegur sahabat. Sahabat tu Nabi ajar dengan perkataan Nabi. Ada satu zikir tu Nabi ajar dengan perkataan Nabi, lepas tu ditukar dengan perkataan Rasul. Kita kata tak ada beza lah, makna Nabi ke makna Rasul kan. Dia tukar. Sebenarnya perkataannya Nabiyah, dia tukar Rasulah. Jadi Nabi pun tegur supaya menggunakan perkataan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan yang asal. Kerana itu yang paling afdal. Dalam riwayat ini menggunakan Rasulah. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulah. Ada sesetengah zikir yang tidak yang mungkin boleh buat perubahan. Contohnya macam mana nak dulu, subhanallah ke dulu, alhamdulillah ke dulu, Allahu akbar ke dulu, la ilaha illallah ke dulu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ke dulu. Sebahagiannya kan tak ada tertib yang ditetapkan, boleh saja dahulukan mana-mana. Jadi ada yang bila diletakkan sini tidak ada masalah nak dulukan mana-mana, maka kita boleh amalkan ikut kesesuaian kita. Tapi kalau diajarkan satu doa oleh Rasulullah SAW dengan perkataan-perkataannya, bila kita hafal, kena hafal sebiji dengan perkataan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pemilihan perkataan itu sudah membawa maksud yang paling tepat. Apabila kita tukar perkataan tersebut, kemungkinan maksudnya itu kurang tepat. Walaupun bagi kita rasa macam okey. Kita rasa macam okey maknanya. Tapi bagi Rasulullah SAW, bila diajar oleh baginda, itu yang paling baik. Lafaz itulah lafaz yang paling terpilih. Hadis ke-32 daripada kitab Sunan At-Tirmizi, Abdullah bin Busr, seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anhu berkata, anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atathabbathu bihi. Qala la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah, dia pun berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku pelajari.
maka bagi tahu kepada aku suatu benda yang aku boleh pegang. Kata syariat Islam ni banyak sangat ni. Ya, dengan solat, dengan zakat, zikir macam-macam. Ya, dengan sedekah, dengan kata banyak ni. Ya. Puasa, sunat dan macam-macam. Ni dia jenis orang dia nak mudah. Ada orang ni dia tak nak yang banyak sangat. Dia nak satu benda yang dia boleh pegang. Dia nak satu benda yang dia boleh pegang. Maka dia kata, wahai Rasul, ajarkan aku satu benda yang aku boleh pegang. Ya, aku boleh jaga dengannya. Maksudnya yang wajib tu confirm kena buat lah. Ini benda-benda sunat. Ya, benda-benda sunat ni yang banyak-banyak ni aku nak pegang satu. Ya, wahai Rasulullah, pilihkan untuk aku. Jadi Nabi Muhammad ni dia akan jawab ikut kesesuaian. Ya, sebab tu Nabi dia tak jawab dengan jawapan yang sama untuk soalan ataupun orang yang berbeza-beza. Ya, antara sahabat ni yang dia tanya pada Rasulullah, aku nak berpegang dengan satu, wahai Rasulullah, bagi tahu kepada aku apa daripada amalan-amalan agama ni yang boleh aku pegang dengan dia. Nabi kata, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah ta'ala. Kamu kena sentiasa memastikan lidah kamu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lidah kita ni sentiasa zikir. Sentiasa zikir. Tak ada buat apa-apa, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir yang mudah-mudah, subhanallah ke alhamdulillah, Allahu akbar. Daripada kita diam sahaja kosong tak dapat pahala, sambil-sambil kita berjalan, sambil-sambil kita memandu, sambil-sambil kita menunggu sesuatu, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka menambahkan pahala. Jadi Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita supaya lidah kita sentiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan basah tu, maksudnya apa? Tak lekang daripada lidah dia. Bukan lidah dia basah begitu dah. Memang lidah kita ni sentiasa basah. Mana ada kering kita, kering teruk lah. Jadi memang sentiasa basah. Tapi yang dimasukkan tu apa? Zikir tu dia tak lekang daripada lidah dia. Bahkan ketika berhadapan dengan sesuatu pun yang keluar daripada mulut dia adalah zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni perlu pada latihan. Kalau kita tak latih, memang tak jadi punya. Dia tidak akan jadi begitu. Kita ni kena latih. Sebab apa? Kita ni biasa mulut kita dengan perkara-perkara yang tak mendatangkan pahala. Itu yang biasanya. Keluar daripada mulut kita ni benda yang tak mendatangkan pahala. Sama ada datang dosa ataupun benda yang kosong saja. Nak menukar kepada ibadat yang mendatangkan pahala tu bukan senang. Jadi kena dilatih. Kita kena latih diri kita ni untuk biasakan zikir pada mulut kita. Kita kalau tak ada buat apa-apa saja buat benda lain. Kita tak pergi pada zikir. Sedangkan zikir benda yang kita dah hafal dah pun. Tak ada siapa yang tak hafal subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Semua orang dah hafal dah. Tinggal nak zikir je. Tinggal nak kita beramal saja dengan zikir tersebut. Hadis seterusnya daripada Sunan At-Tirmizi, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul ibadi afdalu darajah indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Ditanya kepada Rasulullah SAW, ibadat apa yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Qala adz-dzakiruna Allah katsiran wa dzakirat. Berkata Rasulullah SAW, lelaki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan wanita-wanita yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka aku pun bertanya, ya Rasulullah, wa minal ghazi fi sabilillahi azza wa jalla, bagaimana orang yang berperang di jalan Allah
Rasulullah berkata, "Lau daraba bi sayfihi fil kuffar wal musyrikin." Kalaulah ia melibaskan pedangnya kepada orang kafir dan orang musyrikin, hatta yankasira wa yahtadiba daman, ya, sehinggalah pedangnya patah, berlumuran darah, lakana dzakiruna Allah Ta'ala afdalu minhu, ya, nescaya orang yang berzikir kepada Allah lebih tinggi, ya, lebih afdal daripadanya. Dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang mempunyai makna hampir sama daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum." Maukah aku beritahu kepada kamu amalan yang terbaik dan yang paling murni di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan kamu. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling meninggikan darjat kamu. Wa khairil lakum min infaqi zahabi wal warik, dan lebih baik daripada kamu menginfakkan emas dan perak. Wa khairin min an talqau aduwakum fatadribu anaqahum, dan lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuh kamu, maka kamu, ya, melibaskan atau memukulkan pedang kamu ke tengkuk mereka. Qalu bala, berkatalah mereka, kami mahu mengetahuinya wahai Rasulullah. Qala az-zikrullahi ta'ala, berkata bahawa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat daripada Al-Hakim Ibnu Abdullah dalam kitabnya Mustadrak ala Sahihaini, ya, dan dia menyatakan sanadnya sahih, ya. Cuma hadis ini, ya, sebagai dibincangkan oleh para ulama statusnya. Sebab apa? Dia menyatakan bahawa zikir lebih tinggi daripada jihad dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan begitu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang menerangkan bahawa berperang dan jihad adalah setinggi-tinggi amal. Ya, adakah ada pertembungan dengan hadis-hadis yang lain? Maka sebahagian ulama mendhaifkan hadis ini, ya, walaupun disahihkan oleh Al-Hakim. Adapun sebahagian ulama memberikan pentafsiran. Yang dimaksudkan zikir lebih tinggi daripada jihad, berperang di jalan Allah, iaitu berbanding orang yang berjihad tapi tak ingat Allah. Ya? Orang yang berjihad tak berzikir, dengan makna tak ingat Allah. Dia punya zikir, ya, maksudnya amalnya amal zahir sahaja, hatinya tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang infakkan harta tapi tak ingat Allah. Kalau dia menginfakkan harta dengan keadaan hatinya zikir kepada Allah, ingat pada Allah, dia berperang berjihad di jalan Allah dalam hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menyatakan tidak ada keraguan golongan itulah yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbanding orang yang berzikir saja tak beramal. Dia zikir saja, ya, sedekahnya tak, infaknya tak ada, ataupun zikir saja tidak berjihad, ya, maka yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang berjihad dan berzikir. Mereka yang menginfakkan hartanya, ya, dan berzikir. Itu yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah. Adapun kalau nak dibanding satu-satu, ya, satu ni dia sentiasa zikir ingat Allah Subhanahu Wa Taala, satu ni dia infak tapi tak ingat Allah. Dia sedekah bukan kerana Allah. Ya, maka zikir lebih tinggi.
Maka kesimpulan daripada dua hadis ini, kita perlu menjadi golongan yang mana beramal dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama ada amalan tu berkaitan dengan infak ataupun amalan tersebut berkaitan dengan jihad. Ya, kerana golongan yang berjihad dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah golongan yang paling tinggi darjat dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab dalam seluruh masa, seluruh zaman ada saja golongan yang berjihad, ada saja golongan yang berjuang. Tetapi golongan yang berjuang bersama dengan Rasulullah SAW, mengapa kedudukan mereka tinggi? Kerana hati mereka sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita berjuang tapi hati kita tidak ingat kepada Allah, berjihad dalam keadaan hati kita tidak ingat pada Allah, maka kedudukan kita bukanlah meninggikan kedudukan kita, boleh jadi merendahkan kedudukan seseorang. Ya. Maka mesti hati dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di sini dua amalan yang tinggi kedudukannya, sebab memang dalam satu hadis yang lain yang bercerita berkaitan dengan ikhlas, Nabi Muhammad SAW menceritakan tiga golongan yang awal dicampakkan ke dalam api neraka.
di kalangan orang Islam adalah golongan yang tidak ikhlas dalam beramal. 3 golongan itu yang melakukan amal-amal yang tinggi darjatnya. Yang pertama, golongan ulama yang mengajarkan ilmu. Yang alim, yang sedap bacaan Al-Qurannya, yang banyak baca Quran. Tapi dia mengajarkan ilmu kepada manusia dengan hatinya nak supaya orang kata dia ni orang alim, dia ni orang hebat. Orang yang sedap bacaan Al-Qurannya dengan hasrat di hatinya supaya orang kata dia ni qari, hebat bacaannya, kuat bacaan Al-Qurannya, banyak bacaan Al-Quran dia, maka dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka kerana dia tidak beramal ikhlas kerana Allah. Iaitu amalnya baik tapi tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan kedua yang berjihad, dia berjihad. Ditanya, mengapa apa yang kamu buat di dunia? Kata, saya berjihad di jalan Allah. Allah kata, kamu tipu. Kamu berjihad supaya orang kata kamu seorang yang berani. Kamu seorang pejuang, seorang yang hebat. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Juga diheret, dicampak dalam api neraka kerana tidak ikhlas dalam berjuang. Begitu juga orang yang menginfakkan hartanya. Ditanya oleh Allah, apa yang kamu buat di dunia? Dia kata, saya banyak infak harta saya, bersedekah kerana Allah. Allah kata, kamu tipu. Kamu menginfakkan harta kamu supaya orang kata kamu seorang yang pemurah, seorang yang dermawan. Bukan kamu menginfakkan harta kamu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicampakkan juga dalam neraka. 3 golongan ini adalah golongan yang melakukan amal yang paling hebat. Amal yang paling hebat, paling tinggi ini, sebab amal yang lain wajib belaka nak buat. Boleh dikatakan orang-orang yang baik sekata pada amal-amal yang lain, solatnya dan sebagainya, puasa dan sebagainya, pergi haji, pergi umrah, ni boleh dikatakan kebanyakannya sekata. Tetapi dalam bab ini ada orang dia lebih. Dia ni infak banyak, yang dia ni ilmu banyak mengajar, dia ni hebat baca Quran. Ada orang yang mana dia hebat berjuang, tetapi kalaulah tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, segala perkara itu hanyalah sia-sia. Mestilah dilakukan dengan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa ingat kepada Allah. Ini kerana keikhlasan ini boleh jadi ia pada permulaannya ikhlas, tetapi di tengah jalan jadi tak ikhlas. Mula-mula memang ikhlas. Mula-mula kita bagi sedekah ikhlas, tiba-tiba ada orang yang kutuk kita. Aku dah bagi, dia pula tak puas hati. Sebab apa? Bukan dia dapat sikit, dia tak puas hati. Ni kutuknya kita pun mula-mula ikhlas, lalu jadi tak ikhlas. Dah kita mengungkit pula. Mula-mula kita bagi tu ikhlas, bila Allah uji sikit dah jadi tak ikhlas. Mula-mula kita berjuang tu ikhlas, tiba-tiba tak dapat pangkat. Kawan yang berjuang kita dapat pangkat, tinggi kedudukannya, dah jadi tak ikhlas. Dia ni berjuang sekejap je, aku lagi lama berjuang. Macam-macam pula pangkat dia dapat, aku tak dapat lagi. Jadi semua perkara-perkara itu kita kena perhatikan, kerana ikhlas di awal tidak menjamin ikhlas secara berterusan. Jadi istiqamah dalam keikhlasan juga sesuatu yang sukar. InsyaAllah akan datang kita masuk pada hadis ke-35. Hadis ini cerita salah satu daripada riwayat hadis Isra' dan Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim pun berkata kepada Rasulullah SAW, iqra'i ummataka minni salam, sampaikan kepada umat kamu daripada aku salam. Nabi Ibrahim kirim salam kat kita. Wa akhbirhum, dan bagi tahu kepada mereka, annal jannata, sesungguhnya syurga, tayyibatit turbah,
azmatul ma', tanahnya subur, airnya segar. Wa annaha qi'anun, dan di sana dalam syurga tu ada lembah-lembah yang banyak. Wa anna ghirasaha, dan sesungguhnya pohon-pohon di lembah tersebut adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya kalau banyaklah zikir kita di dunia, maka bertambah banyaklah pohon di kebun kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, setiap kali kita bertasbih, berzikir kepada Allah, ditanamkan untuk kita pohon di dalam taman syurga kita di akhirat, insya-Allah. Ini antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang menyatakan hadis ini hadis yang hasan. Ya, wallahu taala a'lam wa a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takhirin tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri al-insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrika, qalban maf'uman bi syukrik, wa badanan hayyan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa nas'aluka qalban khashi'an, wa nas'aluka ilman nafi'a, wa nas'aluka yaqinan sadiqan, wa nas'aluka dinan qayyima, wa nas'aluka afiyatan min kulli baliyah, wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas, wa hab lana haqiqatal imani bik حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.